أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan ulang kaji kita. Kita sudah pun melewati 9 juzuk di dalam Al-Quran yang telah pun kita belajar hampir setahun yang lepas, dan kali ini kita sudah pun masuk kepada juz yang ke-10 daripada Al-Quran pada surah Al-Anfal, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah sampai kepada juz yang ke-10 sekejap je Ustaz ya. Ya, dan kita habis dengan 10 juzuk hari ini dan esok. InsyaAllah selepas itu kita akan mula ya membuat kesimpulan dan bergerak kepada 30 juzuk Ustaz. Ya, 30 juzuk, beberapa juz sebelum Ramadan, dan kita teruskan sampai juz yang ke-30 agar bacaan kita secara satu juzuk pada bulan Ramadan nanti kita dapat baca sedikit dan kita faham sedikit, dan tuan-tuan di rumah boleh menghabiskan bacaan bersama keluarga, bersama rakan, agar Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik berinteraksi dengan Al-Quran. Pada hari ini kita ingin mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita sama-sama Ustaz, kita nak memulakan surah Al-Anfal yang surah ke-8 ya. Pada 40 ayat pertama kita sudah pun melihat bagaimana Allah mengingatkan kepada para sahabat, pada Nabi, untuk memastikan keutamaan dalam perjuangan ini jelas ya, dan barulah bila ditanyakan ayat pertama, yasalunaka 'anil anfal, bertanya tentang anfal, macam mana pembahagian harta rampasan ataupun harta daripada perang itu, maka jawapannya pada ayat 41. Kita mulakan pada halaman 182. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan ayat 41 daripada surah Al-Anfal. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Demikian itu jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Furqan, iaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha berkuasa atas segalanya. Ayat 41 ini memulakan jawapan kepada pertanyaan para sahabat. Yasalunaka 'anil anfal. Bila mereka bertanya selepas perang Badar itu macam mana bahagian kami? Allah memberikan ceramah demi ceramah, pelajaran demi pelajaran selama 40 ayat, dan kemudian dijawab pada ayat 41 bahawa 1/5-nya itu adalah untuk Allah dan Rasul, ya, yang boleh diberikan lagi kepada orang-orang terdekat, ya, ahli keluarga Nabi, orang anak yatim, orang miskin dan juga ibnu sabil. Dan perkara ini, ya, bila 1/5 ini diberikan, in kuntum amantum billah, jika kamu beriman kepada Allah dan juga apa yang diturunkan ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, iaitu kepada hamba-Ku pada hari bertemunya dua kelompok. Menarik apabila kita perhatikan ayat 41 ini, ya, bertemunya dua kumpulan itu adalah pada peristiwa Badar, ya, dikaitkan dengan 17 Ramadan contohnya. Dan bila kita lihat pada yaumal furqan, ya, bila Allah menyatakan anzalna, diturunkan, apa yang turun sebenarnya? Ya, sebenarnya apabila bercakap tentang turunnya al-Quran juga dikaitkan dengan 17 Ramadan, ya, dan turunnya ataupun kemenangan diberikan pada perang Badar. Ketika di Mekah itu Allah menurunkan al-Quran adalah untuk diperjuangkan, dan puncak kemenangan al-Quran ini salah satunya adalah pada perang Badar, apabila ternyata siapakah yang ditolong oleh Allah ataupun yang dihenyak ataupun dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada halaman ke-182 ini Allah membawakan kepada kita flashback, ya, lihat balik semula kepada sahabat tentang Badar, ya. Pada ayat 42 ada perkataan iz, ya, maksudnya Allah suruh ingat balik bahawa kamu itu berada di tempat yang rendah, ya, ataupun di tempat yang tinggi, yang musuh di kawasan yang satu lagi. Ataupun pada ayat yang ke-43 sekali lagi perkataan iz, ya, Allah mengingatkan tentang ketika dilihatkan dalam mimpimu bahawa jumlahnya sedikit, ya, dari segi di sini tengok sana sedikit, yang sana tengok sini sedikit. Semua itu pada ayat 44 juga diingatkan dengan id. Apa poinnya? Allah suruh ingat balik, ya, analisis pada perang Badar, ya, agar kita yakin dalam diri sahabat Nabi, mereka dibantu. Dan bagi para sahabat, bila mereka dibantu pada perang Badar, maka bila melihat kepada punca kejayaan dalam kehidupan di zaman sahabat kerana Allah bantu. Dan bagi kita, kalau kita ingin berjuang, kita kena ingat bahawa Allah boleh bagi macam-macam bantuan untuk kita. Syaratnya ialah kita mestilah mengutamakan Allah dan Rasul. Itu amat penting. Itulah yang diingatkan pada 40 ayat pertama dan disambung pada halaman 182. Disambung pada ayat ataupun halaman 183. Apakah yang Allah ingatkan? Taat pada Allah dan Rasul, jangan berselisih. Kita baca ayat 46, kerana dengan kita bersatu ada kekuatan yang dibina. Ayat 46 daripada halaman 183. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kita akan baca pada terus ayat 46 tentang kepentingan ketaatan kepada Allah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
dan taatlah pada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan menjadi getar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ada formula kejayaan yang Allah nyatakan iaitu taat pada Allah, pada Rasul, mengikut pada sunnah Nabi ya. Wala tanaza'u fatafshalu ya, jangan kamu berselisih. Kerana berselisih ini apa yang berlaku, fatafshalu, lemah hati seseorang dan watadhhabar rihukum, kekuatan bagi sesuatu organisasi itu akan hilang. Dalam diri ini hilang semangat, dalam diri ini hilang semangat, menyebabkan ianya tidak membina kekuatan dengan izin Allah untuk mencapai kebenaran ya, dan untuk mencapai kemenangan. Jadi inilah yang diingatkan pada ayat 46, wasbiru ya, optimumkan ya, bertahan, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita kena all out ya, kena buat yang terbaik dalam perjuangan harian kita, walaupun mungkin dah letih tapi sikit lagi ya. Kerana apa? Kerana Allah bersama dengan orang yang sikit lagi, iaitu sabar. Dan jangan jadi seperti orang yang dinyatakan pada ayat 47 itu, yang batara, sombong, riak kepada manusia ketika berjuang ya. Dia buat sesuatu kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa jadi begitu? Kerana pada ayat 48 Allah nyatakan yang menghias kepada riak, kepada perkara yang tak baik ini adalah syaitan. Macam mana modus operandi syaitan dalam ayat 183 ini, dalam perjuangan kita, dia akan memberi semangat kepada orang yang buat salah, ustaz ya, buat salah, dan waktu dah dekat depan medan perang tu dia lari. Dia kata apa pada ayat 48 itu, inni akhafullah. Syaitan pun takut pada Allah Subhanahu taala ya. Ini nak ceritanya syaitan ni dia bagi semangat pada orang yang buat salah ni pada peringkat awal sahaja, tapi syaitan tahu, kenal siapa Allah yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita manusia pula yang menjadi lebih teruk daripada syaitan seperti mana yang ada di dalam ayat ini. Dan kita ingat bahawa dalam surah Al-A'raf, syaitan itu boleh datang dalam bentuk manusia, boleh datang dalam bentuk jin ya. Itu perkara yang perlu kita faham. Dan lebih daripada itu, kita lihat pada halaman 184 ya. Allah menyatakan tentang bagaimanakah sesuatu nikmat itu kekal ya, berjaya ataupun dia ditarik balik. Ayat 53 ayat muka surat 184 untuk kita simak bersama. Silakan Ustaz. Baik, terus pada ayat 53, bagaimanakah nikmat itu kekal ataupun ditarik balik. Untuk penghayatan kita seterusnya ayat 53 muka surat 184. أعوذ بالله من الشيطان. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى أنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله. Demikian itu kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini konsisten dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah lain ada bercerita tentang Allah sebenarnya memberi kepada semua manusia jalan nikmat, jalan kebenaran ya, tetapi apa yang berlaku ya, manusia mengubahnya daripada jalan kebenaran. Bukannya kita yang kena cari-cari jalan kebenaran, semua lahir dalam keadaan fitrah, tetapi mak ayahnya lah yang memberi jalan ke kanan, ke kiri, menyebabkan berubah daripada jalan nikmat yang Allah ingin laksanakan. Apa poinnya dalam perjuangan? Jangan diubah ya, seperti mana dibawakan dalam ayat sebelumnya, ayat 51 52 bercakap tentang Firaun ya, apa yang berlaku pada Firaun dan kuncu-kuncunya. Mereka ini mendustakan ya, ataupun mereka ni mengkufuri Allah, maka Allah mengazab mereka. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka ada jalan fitrah tetapi mereka ubah, dia mengutamakan diri sendiri berbanding dengan membenarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat yang datang pada zaman Nabi Musa. Jadi flashback ini dibawakan di tengah-tengah ini pada halaman 184. Allah menyatakan bahawa pada ayat 61 itu, jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
berjuang adalah antara isi daripada surah Al-Anfal. Dan kalau di medan perang ada yang meminta untuk gencatan senjata, orang Islam adalah antara yang paling awal menerima dengan syarat ia bukanlah sebagai satu muslihat semata-mata. Dan ayat halaman 185 kita nak teruskan pada ayat 63 ya, bercerita tentang hakikat tentang hati manusia. Apa Allah cakap, kalaulah semua ya ada di atas muka bumi ini digunakan untuk menyatukan hati manusia, Ustaz, tak boleh. Tak boleh. Ya, kerana apa? Yang menyatukan hati manusia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya apa? Ceritanya ialah kita tak boleh beli hati manusia. Ya, kadang-kadang kita bagi duit, harta, kadang-kadang itu boleh menyebabkan makin jauh lagi. Ya, bolehlah kita bercakap tentang muallafatul qulub dalam asnaf zakat. Tetapi itu hanyalah peringkat permulaan. Itu teori tentang ganjaran ya dalam satu organisasi, dalam keluarga. Kalau asyik kita bercakap tentang duit dan juga ghanimah sahaja dalam perjuangan, ia akan hancur. Sebagaimana munafik, golongan munafik ini dia hanya mengutamakan kepada ganjaran fizikal, padahal Allah mengajar kita 40 ayat daripada surah Al-Anfal, utamakan Allah dan Rasul, yang harta akan datang. Tetapi kalau diutamakan harta, itu yang menyebabkan orang munafik ini sesama mereka pun bergaduh ya. Apatah lagi bila kita melihat analisis perang Uhud, di mana bila sahabat ada yang dah berperang ni dah okey, tetapi bila tengok di bawah ada harta tidak ikut arahan, ia menyebabkan banyak kekacauan yang berlaku. Sebabnya di hujung surah Al-Anfal ini kita nak lihat pada ayat 74 ya, dua ayat yang terakhir itu memberi satu kesimpulan kepada kita, iaitu kalau sifat orang beriman telah dinyatakan pada ayat nombor 2 surah Al-Anfal yang kita dah semak sebelum ini, iaitu bila diingatkan nama Allah gemetar, Ustaz ya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Apa tanda tambah iman? Kita ingin memperjuangkan kebenaran, dan ini disampaikan oleh ayat 74. Kita baca bersama. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Istilahnya al-mu'minuna haqqan. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Ia seperti ayat pada ayat 2 surah Al-Anfal, tetapi ianya bergabung. Apabila seseorang itu makin gementar dengan nama Allah, bertambah iman dengan Al-Quran yang dibacanya, kesannya apa? Sepatutnya ia juga menjadi orang yang beriman, kuat dah iman itu, dia akan berhijrah, dia akan berjihad fisabilillah, ia terlibat dengan projek-projek untuk menaikkan kalimatullahi hiyal ulia, dan juga memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan, memberi pertolongan. Wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah ciri mukmin yang sejati yang Allah maklumkan, dan ada keampunan dan ada rezeki yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di ayat 75 tu Allah buat disclaimer ya, maksudnya kalau dah sayang sangat pada orang beriman, masih lagi tak payahlah sampai diberikan harta wasiat waris kepada orang lain ya. Ia fokus dulu kepada kaum kerabat ataupun saudara mara kita dahulu ya. Jadi ini adalah panduan daripada surah Al-Anfal, rahsia untuk berjaya dalam organisasi.
rahsia untuk berjaya dalam keluarga, rahsia untuk berjaya dalam perjuangan hidup kita seharian. Syaratnya ialah kita bina perjuangan itu kerana Allah, kerana Rasul. Harta ataupun bahagian di dunia ini akan menyusul jua insya-Allah. Jadi kita sudah di akhir surah Al-Anfal, kita berhenti sebentar. Kita kembali semula berehat selepas ini untuk menyambung surah Bara'ah, surah At-Taubah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah Taubah ayat 1 hingga 2. Kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal untuk kita mengulang kaji ya pada halaman 187 juz yang ke-10, dan kita masuk kepada surah yang baru, surah At-Taubah, surah yang satu-satunya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, dan surah ini nama lainnya adalah surah Bara'ah, iaitu surah pemutusan ataupun pemisahan daripada orang-orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diumumkan pada ayat nombor 1 pada sekitar 8 Hijrah bila turun surah ini di Madinah. Nabi sampaikan pada Saidina Ali yang mengejar kepada Saidina Abu Bakar memimpin kepada Hajj. Pada waktu itu Nabi tak pergi, dan dibawakan ayat ini sebagai satu pengumuman penting di Mekah nanti, bahawa sebenarnya pada ayat yang kedua Allah menyatakan, berjalanlah kamu 4 bulan. Kamu diberi masa 4 bulan untuk kamu menyelesaikan isu-isu kamu, tetapi selepas ini tidak dibenarkan lagi orang-orang musyrik berada di kawasan Makkahul Mukarramah itu sendiri. Jadi ini adalah satu penegasan untuk kita faham dalam konteks yang betul, iaitu perkara ini berlaku selepas Nabi sudah berdakwah 10 ataupun 13 campur 8, 21 tahun. 21 tahun, lebih kurang 20 tahun lah Ustaz ya. 20 tahun Nabi berdakwah mengingatkan kepada kebenaran, tetapi degil juga, tak makan juga kepada kebenaran. Maka Allah kata, okey, masa untuk kamu get out. Okey, keluar daripada kawasan suci ini yang perlu jelas ya dalam kefahaman kita. Dan inilah ayat yang diumumkan sehingga ayat nombor 6, dan selepas itu pada ayat halaman 188 ini Allah menegaskan tentang mengapa mereka ini tidak layak ya. Pada ayat 7 itu, bagaimana mungkin ada perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang musyrik kecuali dengan orang yang telah kamu adakan perjanjian. Kalau dah ada perjanjian di Mekah itu teruskan, tetapi selepas itu tidak ada lagi untuk membuat perjanjian dengan orang-orang yang syirik kepada Allah SWT, kerana mereka diberi tempoh
selama 20 tahun itu Nabi berdakwah, Nabi sudah berhijrah ke Madinah, tetapi mereka tidak memegang kepada janji. Itulah perkara yang menyebabkan mereka ini terkeluar daripada kawasan Makkatul Mukarramah itu sendiri. Jadi pada ayat ini, pada ayat ke-9 disampaikan sebab lagi ya, pada halaman 188 ini menjelaskan ciri-ciri orang yang musyrik kepada Allah, yang tidak boleh berada di tempat yang suci ini. Kita baca daripada ayat 9 dan kita akan dengar tadabbur nanti bersama rakan kita yang menunggu online. Kita baca dulu Ustaz ayat 9. A'udzubillahi minasyaitanir اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalangi orang daripada jalan Allah. Sesungguhnya betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Mari sama-sama kita dengar tadabbur daripada Haji Muhammad Azmi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan saya pada kaum musyrikin menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit atau murah daripada faedah-faedah dunia. Lalu mereka menghalangi dirinya sendiri dan orang-orang lain daripada agama Allah. Saya jelas tentang perbuatan ini tidak patut sama sekali dan ianya memberi kesan yang buruk pada diri. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Haji Muhammad Azmi ya, menjelaskan tentang antara sifat-sifat orang yang musyrik itu ataupun fasik pada ayat 8 itu ya, diterangkan oleh ayat 9 ini, iaitu yang derhaka kepada Allah ini adalah menjual ayat-ayat Allah. Maksudnya dia mengutamakan keuntungan diri sendiri ya, kepentingan diri sendiri berbanding dengan menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan juga mereka bila dah jadi begitu dia menghalang daripada jalan-jalan Allah. Orang nak solat, nak buat baik, dia buat, kalau dalam surah-surah sebelum ini kita berbincang tentang dia buat bising di Kaabah itu, dia tawaf dengan tepuk tangan, bersiul-siul ya, semua perkara itu adalah ciri orang-orang yang digelar sebagai fasik. Dan ini adalah satu perkara yang disifatkan sebagai mu'tadun juga ya, melampau daripada batasan yang dibenarkan. Jadi di sinilah halaman 188 ini menjelaskan lagi sifat orang musyrik ya, dan juga kita sambung pada halaman 189 Allah menjelaskan tentang perangilah mereka. Ya, ayat ini dah mula lebih tegas lagi Allah umumkan. Kita baca ayat 14 untuk kita faham lebih lanjut peringatan demi peringatan Allah dalam surah At-Taubah apabila sudah sampai di Makkatul Mukarramah kali kedua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. صدق الله. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaran tanganmu, dan dia akan menghinakan mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ini adalah ayat yang mencabar untuk ditadabbur. Tapi kita persilakan dahulu, kita persilakan Puan Hamidah online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14 ni dia mengingatkan saya Allah akan beri bantuan kepada orang Islam apabila hendak memerangi orang-orang kafir yang menentang dan menindas orang-orang Islam. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih diucapkan pada Puan Hamidah, dan ayat ini memang antara ayat kontroversi di dalam Al-Quran oleh non-Muslim dan juga orang Islam juga. Apakah tadabburnya? Memang Allah suruh perangi mereka, ya, dan pastikan mereka nescaya Allah akan mengazab mereka biaidikum, dengan tangan kamu, ya. Iaitu kalau kita tengok kepada generasi sebelum ini, iaitu kalau Allah azab, Allah sendiri yang akan menterbalikkan tempat tersebut ataupun dihantar puting beliung dan sebagainya. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menimpakan azab kepada orang yang bermusuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah di kalangan manusia, sahabat-sahabat, ya, dan ia akan berlaku di hujung zaman juga, ya, bagi orang yang menentang, yang tidak mahu menghormati kepada peluang beragama tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan untuk sama-sama kita faham bahawa jangan main-main dengan orang yang beriman, ya. Kalau tidak setuju satu hal, tetapi jangan sampai membunuh, menghalau daripada keluar, kerana itu adalah clue bahawa seseorang itu sedang meminta agar Allah mengazab kepada orang-orang ini di tangan siapa? Di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi panduan, ya, Allah beri pertolongan, bukan sekadar kerana kekuatan kita. Jadi pada ayat 18 ataupun halaman 189 ini Allah mengingatkan tentang salah satunya siapa yang memakmurkan masjid. Ya. Sebenarnya masjid adalah satu tempat untuk melatih disiplin dalam kehidupan seharian, dan yang takut pada Allah ataupun salah satu ciri orang yang memakmurkan masjid ini, dia takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesannya apa? Kesannya ialah bila dia takut pada Allah, dia tak takut mati. Ya, dia tak takut untuk berjuang. Dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran, dan dia tidak takut menyatakan bahawa syirik perkara yang amat ditegah di dalam kehidupan. Dan kita nak bergerak kepada halaman 190 ayat 26 sebagai ayat yang kita ingin berikan panduan ataupun penekanan peristiwa Hunain, Ustaz. Hunain ni bila berlaku? Maksudnya selepas Fathu Mekah, kemudian berlaku Hunain, kemudian barulah berlaku Tabuk. Hunain ini adalah salah satu daripada peristiwa penting. Allah rakamkan dalam halaman 190 ini untuk mengingatkan apa? Kalau kita dah berjaya, jangan overconfident. Kita baca ayat 26, Ustaz. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله. Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan Allah turunkan bala tentera yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah timpakan bencana ke atas orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Ayat 25 Allah bercerita tentang Allah memberi bantuan kepada siapa? Kepada para mukminin mencapai kemenangan dalam perang Hunain. Ya, perang Hunain. Perang-perang sebelum ini dan juga perang Hunain. Maksudnya bila di Madinah itu ada Badar, ada Uhud. Uhud kita kalah, ya, round pertama kita menang. Kemudian ada perang-perang lain. Bila sampai ke Mekah itu, salah satu perangnya namanya perang Hunain, ya, dan menang. Tapi apakah yang Allah ingatkan? Iaitu pada waktu kamu merasa bangga kerana jumlah kamu yang banyak. Allah menegur lagi, ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya bila kita sedikit pada perang Badar, semua tentera Islam merendah diri, Nabi memohon betul-betul pada Allah SWT sampai terjatuh ridak ataupun selendang Nabi. Abu Bakar naikkan balik semula kerana Nabi amat bimbang.
status ataupun apakah kesudahan kepada 313 yang berjuang ini melawan ataupun bertemu dengan 1000 orang, ya. Dan pada waktu Hunain ini bila sudah sampai ke Mekah, sudah menang, kan, dah ramai. Pada waktu ini mulalah, ya, ada di kalangan sahabat yang merasakan kita dah banyak, kita confident ini. Bila kita rasakan kuantiti jumlah kita itu, kekuatan kita itu lebih, ya, lebih kita yakin, sebenarnya Allah mengatakan kamu merasakan apa? Bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi jangan kita main-main dengan kehebatan pertolongan Allah walaupun kita sudah kuat. Tetapi lepas itu Allah membantu. Apa Allah bagi pada ayat 26? Allah turunkan ketenangan kepada Rasul. Itu perkara penting dalam kemenangan. Ia perlukan sakinah. Kalau kita berhadapan dengan COVID-19 ini pun, kita kena tenang-tenang, jangan gelabah, jangan panic buying, kerana semua perkara-perkara itu tidak membantu untuk kemenangan. Yang pertama. Kemudian Allah menyatakan wa anzala junudan lam tarauha. Allah turunkan tentera yang kamu tidak lihat di kalangan para malaikat, ya, wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah lah yang mengazab orang-orang kufur, ya, orang-orang kafir. Jadi bantuan Allah itulah yang sebenar-benarnya menyebabkan orang bukan Islam itu kalah. Wadzalika jazaa'ul kafirin, balasan ini kepada orang yang kufur kepada Allah. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya orang beriman kena kuatkan keimanan. Jangan ganggu, ya, dengan apa? Dengan rasa saya ni dah banyak duit, saya ni dah pandai buat persediaan, banyak pengalaman, banyak pengikut. Itu bukan formula kejayaan yang Allah nyatakan pada ayat 25 yang ada dalam surah At-Taubah. Jadi kita teruskan lagi, ya, kepada halaman terakhir kita pada hari ini, ayat 28. Allah memberikan satu lagi penekanan kepada sahabat di Mekah. Ustaz, ya, pasal bila dah 4 bulan dah habis dah, orang musyrik dah kurang dah turis, kan, pelawat di Mekah. Kurang untung. Bimbang ni nanti rezeki saya nanti macam mana ni kalau katakan kita halang orang-orang yang bukan Islam, musyrik ini untuk tidak masuk ke Mekah, ya, selain menunaikan umrah itu, mereka ini akan shopping. Kita baca ayat 28 yang kita ingin ambil pelajaran pada hari ini. Silakan Ustaz. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, kotor jiwanya, kerana itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini. Iaitu tahun apa? Selepas bercakap tentang peristiwa Fathu Mekah tersebut. Maka apakah Allah sambung? Kerana itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram, dan jika kamu bimbang menjadi miskin kerana orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu daripada kurniaannya jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah ayat untuk memberi semangat kepada orang-orang ataupun sahabat Nabi di Mekah. Bila sudah 4 bulan diberi peluang untuk mereka berada di Mekah dan kemudian
keluar, ya, jangan dikacau kesucian bumi Mekah itu sendiri. Ada di kalangan sahabat yang bimbang kalau katakan diminta untuk mereka pergi ustaznya, nanti kurang untung. Ya, zaman sekarang ini kalau katakan ada di kalangan tuan-tuan ada kawan bisnesnya itu ada riba contohnya, ataupun ada perkara yang syirik ataupun perkara yang haram, maka bila Allah menyatakan di sini, jika kamu takut, ya, jika kamu takut ailatan fasaufa yu'nikumullahu min fadlih. Kalau kamu takut, ya, tentang rasa rugi, ya, kamu bimbang menjadi miskin, maka apakah yang Allah ingatkan? Yang mengkayakan kita adalah Allah. Allah boleh kayakan, Allah boleh beri dan beri lagi daripada fadlih, daripada kurniaannya, insya, ya, dengan izinnya. Innallaha alimun hakim. Allah lebih mengetahui. Kalau kita rasa macam saya yang tahu marketing, targeted marketing untuk pastikan pemasaran saya ramai lagi dapat untung, tetapi Allah lebih bijaksana. Kalau kita rasa bahawa saya ada pengalaman, saya ada wisdom, sebenarnya Allah lebih bijaksana, ya. Jadi bila Allah akhirkan di situ menunjukkan Allah lebih tahu macam mana nak mengkayakan kita, ya, mencukupkan kita berbanding dengan kita sendiri. Apatah lagi kalau kita diingatkan ada perkara-perkara syirik yang perlu kita jauhkan. Dan ini peringatan kepada rakan-rakan, ya, yang mungkin kata bahawa saya terlibat dengan bisnes ini menyokong kepada gerakan syirik kepada Allah SWT. Kalau ada orang dah tegur, maksudnya kena percaya bahawa Allah, ya, kalau kita rasa takut, Allah yang akan mengkayakan kita. Ya, jangan sampai kita rasa kita sendiri yang boleh mengkayakan diri sendiri. Ini adalah peringatan kepada siapa? Sahabat pada Nabi yang sudah berjuang. Ini dah 20 tahun berjuang ni. Allah ingatkan. Apatah lagi kalau katakan kita yang baru sedikit-sedikit, lebih lagi kita perlu ikut, dan kita doa pada Allah SWT, Allah pimpin hati kita agar terus berjuang dengan panduan daripada surah At-Taubah. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati manusia, ya Allah. Oleh itu Kau kekapkanlah hati kami, ya Allah. Tetapkanlah hati kami, ya Allah. Kekalkan hati kami di atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau bolak-balikkan hati kami, ya Allah. Selepas Kau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang benar, ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap dan dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus kami sentiasa melaksanakan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mengikuti jejak langkah bagi Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kami dalam percakapan kami dalam kehidupan seharian kami, ya Allah, sentiasa berlandaskan hukum hakam Al-Quran dan sunnah-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita Ustaz, ya, kesabatan ataupun keteguhan hati kita dalam berjuang dalam agama ini. Inilah yang kita ingin sebarkan, ya, kefahaman ini dalam tabung gerakan Al-Quran dengan sumbangan tuan-tuan. Ia adalah untuk fi sabilillah, ya. Semoga dengan harapan ini kita adalah orang-orang yang sentiasa memperjuangkan hidayah, dan inilah yang kita harapkan bila kita sudah bersama dengan Al-Quran. Kita bertemu lagi pada ulangan pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar selalu kita menjadi pejuang tauhid, tidak berkompromi kepada kemusyrikan dalam kehidupan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.